Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nabil Karim wa alihi wa ashabihi kiramul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركه. أما بعد. Alhamdulillah, jemaah yang diberikan Allah SWT, kita memanjatkan syukur kepada Allah. Lafaz mulia, lafaz ahli syurga, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah yang diajar oleh Nabi pada kita bila nak rasa nikmat, naklah diucap alhamdulillah. Bila rasa ta'ajub, subhanallah. Bila dengar tidak elok, masya-Allah. Bila dengan maksiat, astagfirullah. Ini kalamullah yang diajar oleh Allah, oleh Nabi kepada kita. Dan mudah-mudahan dia terus meniti di bibir kita, di hati kita, di fikiran kita, insya-Allah. Kita bersyukur pertama kerana Allah masih memberi peluang kepada kita untuk berada di bumi, di atas bumi Allah SWT, terus menikmati rezeki Allah, nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat berkeluarga, bermasyarakat. Yang paling penting ialah nikmat sentiasa memupuk, menyuburkan iman. Ialah nikmat yang kekal abadi dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita berada di bulan Syaban. Nabi pernah berdoa, ya Allah ya Rabbi. Dia berbual dengan Aisyah bila Nabi di malam nisfu Syaban, dia bertahajud sepanjang malam, berzikir, berdoa, bertilawah sepanjang malam. Satu rakaat satu juz, satu rakaat surah kita Qul huwallahu ahad. Nabi satu juz. Kalau Baqarah tu habis 3 juz. Kita Qul huwallahu ahad ngantuk. Itu martabat kita lah, orang awam macam kita ni. Sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah. Jadi saya tak terbayang macam mana semayang siang malam, sepanjang malam boleh bengkak. Jadi 2 minggu lepas besan saya balik umrah. Ziarah lah dia. Dia tunjuk kaki dia pecah-pecah. Oh, baru saya faham. Itu belum semayang 20 sepanjang malam tu. Pecah-pecah jari dia. Dia tunjuk 12 kaki dia. Teringat Aisyah kata Nabi bangun solat tahajud sampai pecah-pecah. Baru faham. Anak pencin ni baru faham. Baru dapat gambaran, bayangan. Ketika bulan Syaban, cuaca yang panas sampai 30-40 darjah Celsius di waktu malam, mana tak pecah ni? InsyaAllah. Kita bersyukur bulan Syaban ni bulan Allah nak beri keampunan, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kalau kerajaan offer kan, sesiapa yang ada saman tu 2 tahun lepas, mari buat apa ni, buat pengesahan untuk dihapuskan saman. Oh, baris seminggu tak habis, kan? Ni Allah offer ni, buat dia je. No betul kita. Malam ni subuh Syaban Allah nak offer kita panjang umur, murah rezeki, badan sihat, hapus dosa, buang kelakuan buruk. Malam ni subuh Syaban, Allah perintahnya para malaikat turun tengok. Ada setengah hadis tu Allah turun sendiri di pintu langit. Ada hadis tu
Allah perintah malaikat turun sampai pintu langit tengok. Siapa yang takjub, siapa yang berdoa, siapa yang menangis, siapa yang berzikir. Allah tanya, hamba-Ku nak apa wahai malaikat? Kau pergi sekarang. Malam yang confirm dah. Tak payah duk tunggu macam nuzul apa? Ramadan apa? Lailatul Qadar. Tunggu 21, tak jumpa 22, tak jumpa pun dah masuk raya. Tak jumpa. Ya. Ini confirm dah jumpa malam nisfu Sa'ban. Tak payah duk tunggu, tak payah duk cari. Ya. Marilah kita rebut peluang istimewa ni. Allah bagi special offer untuk kita. Ya. Allah nak tukar kita punya kitab, kita punya buku catatan kita yang mungkin sana sini ada silap, ada dosa. Malam ni lah kita minta ampun, ya Allah, aku ada buat dosa dulu, Januari dulu ada dosa, Syawal dulu ada dosa. Kalau ingatlah, sebut dosa-dosa kita pada Allah. Tak berani kita sebut kan, tapi buat beranilah. Kena sebut, ya Allah, banyaknya dosaku, ya Allah. Semayang 24 kan, sibuk mesyuarat projek besar, semayang asar berdujur, ya Allah, ya Rabbi, padahal Engkau beri aku rezeki banyak, tapi aku tangguh-tangguh untuk sembah-Mu, ya Allah. Dosa tak? Ya Allah, aku lupa kan. Cuba tuan-tuan tengok Majmu' Syarif, kitab Majmu' Syarif yang harganya RM4. Dalam tu mengajar banyak pada jiwa kita. Ya Allah, ya Rabbi, andainya terlintas di hatiku sombong, aku sengaja atau tak sengaja, ampunkan ya Allah dengan berkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, sekiranya di hatiku ni ada riya, aku sengaja tak sengaja, ampunkan ya Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok ulama ajar kita banyak doa tu, 6-7 muka, cerita masalah gelojak hati dia, kesombongan, keriakan, ketakaburan, kesombongan, keegohan. Ya Allah, ya Rabbi, aku tersombong pada suamiku, ya Allah, sengaja tak sengaja, ya Allah, ampunkan ya Allah dengan berkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isteri sekarang jangan suara tinggi pada suami. Tu tak perasan tu dosa besar pada suami. Mentang-mentang gaji dia besar, suami gaji kecil. Dengan suami waduh, kerana pangkat, kerana gaji besar, sombongnya besar. Taklah, bukanlah perempuan nak cerita. Saya pun tak pernah jumpa, tapi tengok kat TV digambarkan macam tu, boleh tampar suami. Masya Allah, ni semua ahli neraka. Ya. Sian itulah bila tidak beri peluang minda jiwa kita mendengar hadis-hadis, itulah perangai manusia. Riya, sombong, takabur bukan pada Allah saja. Tengok pada anak, sepak tergajang. Semalam siapa ceramah tu, padahal siang malam tu Jawa kata kelonan. Tahu kelonan Melayu kata, siang malam berpelukan dengan suami isteri, dapat anak sepak tergajang. Auta betul dia kata. Ni dosa-dosa yang kita sengaja tak sengaja banyak. Rujuk kitab Majmu' Syarif, kalau dah ada tu rujuk balik, yang tak ada wajib beli. Gitunya lah. Macam mana doa jiwa minda kita, ya Allah, ya Rabbi, kalau aku terfikir yang elok, terfikir yang tak elok pada kejadian-Mu, ya Allah. Selalu kita fikir tak elok pada kejadian Allah. Sengaja tak sengaja, ya Allah, ampunkanku, ya Allah. Macam mana kita boleh fikir buruk? Allah cipta. Allah tu lekeh ke? Tai, minta maaf tuan-tuan sebut tai. Tai tu kan tak elok, tapi itulah yang tuan makan hari-hari, jadi tai. Ya. Jadi jangan kata tak elok. Apa ya Allah kau buat macam ni? Apa ya Allah? Apa ni orang miskin ni? Itu semua kejadian ciptaan Allah SWT. Aku terkata ya Allah, terperasan, tak terperasan, ampunkanku ya Allah. Ini doa malam nisfu Syaban. Ya. Barulah kita dapat merendah diri pada Allah. Ya. Kita dapat rendah diri. Ya. Suara kita pun rendah, perasaan kita pun rendah, ego kita pun turun. Ya.
Kalau kita tak rasa itulah, ego pun tinggi, jalan pun macam ni, dengan orang pun begini, kan? Kepala pun gini, manusia ego kepada ciptaan Allah, belum pada Allah tu. Ego kepada ciptaan Allah, sombong, riak, takabur, masalah jiwa. Ni bulan Syaban lah cantik, insya-Allah. Puasa nisfu Syaban, kalau tak dapat penuh Syaban, Nabi sangat suka puasa penuh Syaban. Nabi kata Rejab bulan Allah, bulan jemput Nabi Muhammad. Allah jemput Nabi Muhammad naik. Bulan Syaban bulan Nabi Muhammad. Bulan Ramadan bulan umatku. Masuk satu Ramadan dah tukar langsing. Punya semangat kan. Habis puasa seminggu dah siap kuih. Tengok. Habis puasa ketiga baju dah siap dah. Tu Ramadan untuk umatku bergembira berseronok. Bulan Ramadan ni lalu tu kadang nak tunggu, nak ditunggu, nak cari-cari, tak jumpa-jumpa, tak kenal, tak perasan, pasal nak cari tanda-tanda, tanda-tanda Lailatul Qadar, pokok tunduk ke bumi, cari mana jumpa, pokok tomang ada lah. Yang jumpa tu wali-wali, wali songo jumpa tiap-tiap malam. Kita ni wali kuali mana nak jumpa? Sedar diri lah kita kan, semayang cuma 5 waktu tu je, nak minta tunjuk macam wali yang semayangnya bergejang-gejang waktu malam. Semayang Jumaat pun duduk ujung belakang, nak tengok malam Lailatul Qadar tu pokok tunduk. Mana ke jumpa tu? Takkan jumpa je sampai kiamat. Tak cukup syarat sekolah tadika nak periksa universiti, bila masa? Macam itulah dia punya perbandingan. Jadi tak payah cari tanda-tanda Lailatul Qadar, cari amal kita, keampunan kita, minta pada Allah SWT, insya-Allah. Itu syukur bulan Syaban. Baik, kita baca sebuah hadis Rasulullah untuk mukadimah yang kedua. Kata Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Waqqas ni tuan-tuan, antara pemuda yang memeluk Islam, belasan tahun memeluk Islam. Sa'ad bin Waqqas ni tuan-tuan telah dilantik, diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke China membawa agama. Tengok, kita suruh datang ni surau masjid, tangguh pencen 4-5 kali dah, tak terpergi. Kan kita zaman pencen 4-5 kali kan. Dulu 55 pencen, tambah lagi 56, tambah lagi 58, tambah 60. Dan 60 tu rasa sihat lagi tu. Saya kerja part time pula, jadi swasta pula. Kali-kali pencen tak sampai kan. Sa'ad bin Waqqas masih muda, diperintah oleh Nabi pergi ke China mengembangkan Islam. Belum ijazah, belum graduate, belum habis satu semester pun tak habis. Tak banyak mana ilmunya, hanya ilmunya asyhadu an la ilaha illallah, mengajak manusia asyhadu an la ilaha illallah, itu je. Tak adalah kitab tafsir dipunggah masuk. Pasal nak pergi China, ni kitab hadis sekian banyak, banyak nak pergi China, nak berhujang, tak ada asyhadu an la ilaha illallah. Itulah ilmu yang dibawa oleh Sa'ad bin Waqqas. Zaman Sayyidina Osman diperintah lagi Sa'ad bin Waqqas pergi lagi ke China. Itu Sa'ad bin Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Katanya Rasulullah bersabda, ini kata Rasulullah lah, bukan kata Sa'ad. Sa'ad ni sanad dia, sanad di pembawa hadis. Siapa bawa hadis ni, siapa bawa hadis ni, sanad. Kita sanad terakhir ni Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sanad terakhir lah, jadi dipanggil rawi. Sebab Imam Muslim mencari hadis 40 tahun 40 tahun je hadis, kumpul hadis 600,000 dia hafal hadis. Kita satu hadis tak apa-apa ni, tahu satu hadis tak ada kita ni. Saya lah baca hadis banyak, kuliah sana sini, ngapal tak ada.
Rasulullah kata al-maridu dhaifullah. Orang sakit ni adalah tetamu Allah. Kena faham ni Kena rasa dalam jiwa. Bila kita sakit tu artinya Allah jemput kita. Kena pergi. Kena pergi, kena menerima. Al-maridu dhaifullah. Sakitnya tetamu Allah. Ni sakit dia celaka. Apa doktor? Marah doktor. Tak gunalah tu bomo tu. Ribu habis. Kata bomo pula. Padahal dia bingung. Tiba bomo apa? Madama fi mardi, selama mana dia dalam sakit. Sakit sebulan, tetamu Allah sebulan. Kita duk rasa tetamu Allah, baitullah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tetamu Allah biasa kita dengar tu kan. Hadis ni pun saya tak biasa dengar ni, baru dengar ni. Baru baca. Orang sakit ni tetamu Allah. So saya petik daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Bab azan. Dalam bab azan tu cerita orang sakit. Hadis ni. Al-maridu dhaifullah. Orang sakit ni tetamu Allah. Madama fi mardi. Selama mana dia dalam sakit. Sebulan, 2 bulan, setahun. Waliyahzubillah. Yurfa'u lahu kullu yawmin amali 70 syahidan. Allah akan angkatkan darjatnya. Allah akan angkat. Macam mana yarfa'u lahu kullu yawmin amali 70 syahid. Allah akan angkat dirinya mendapat amal 70 orang mati syahid. Sakit je 70 pahala orang mati syahid. Orang mati syahid tu apa dia pahala dia tu? Masuk syurga tanpa hisab. Tak payah mandi, terus dengan baju-baju dia, dengan pakaian syahidnya terus ke bumi. Itu pahala 70. Subhanallah. Nabi kata seorang mati syahid tu akan bawa 70 orang. Nabi kata seorang hafiz akan bawa 10 orang. Sebab tu saya baca mana itu artikel menyarankan supaya satu rumah satu hafiz. Kita dah puas hidup tuan, dah umur 60 70. Carilah seorang cucu. Atuk jadi sponsor, hantar cucu belajar hafiz. Hafiz ni mahal. Anak saya 4. Sebulan 450. Tapi kawan dia tu ada 3 beradik. 450 kali 3. Tengok. Hidupnya macam saya, bawah sikit. Allah, sombong pula. Boleh nampak dia nak masuk syurga. Dia dah masuk syurga. Dia nak masuk syurga syafaat anak dia. Satu anak, seorang hafiz akan bawa 10 orang masuk syurga. Jadi cantiklah, kita dah gaji banyak kan, pencen pun banyak, duit kat bank pun banyak, sponsor. Hantar cucu sampai dapat ijazah. Kalau di Kelang tu tuan-tuan 3 tahun je. 500 satu bulan. Duit pengajian. Makan 500,000 je. Jadi kalau 1,000, kalau setahun 12,000. Kalau 3 tahun 36,000. Boleh? Nak masuk syurga. Supaya cucu kita tu bawa kita masuk syurga. Allahu Akbar. Cucu atuk yang macam mana? Bukan yang kereta banyak, rumah banglo bersepah. Ni Nabi kata hafiz. Seorang syahid 70 dia boleh jemput. Dia jemput siapa-siapa. Antara yang akan dijemput ialah orang yang infak harta untuk syahid. Infak harta, sumbang harta, sedekah harta, wakaf harta untuk barisan calon-calon syuhada. Macam di Gaza, hari-hari mati syahid. Hantarlah duit ke sana banyak-banyak. Nanti bila syuhada ni jemput oleh Allah, dia ingat dia akan bawa 70 orang. Dia akan pilih. Ni si Haji Ahmad dulu bagi aku 4,000 untuk berjuang. Si Anu.
Dan sahabat saya balik dari Gaza, dia beritahu waktu di Gaza tu ucapan antara kata-kata yang diucapkan oleh Perdana Menteri Ismail Hani, tuan-tuan, sampaikan salam kepada umat Islam. Kita tidak mengajak tuan-tuan berjihad, bawa senjata. Tuan-tuan hantarlah bantuan supaya nanti kita dapat memanggil tuan-tuan masuk ke syurga. Allah, cantik. Orang dah nampak syurga. Pergi ke Gaza wangi, seluruh pelosok Gaza tu wangi je. Sahabat saya kata, bila digali gali liang lahat, terkena liang lahat yang dah 3-4 tahun, kain putih, pakaian syahid dia tu macam baru tadi ke bumi pada 4 tahun. Terkena sedikit anggota, waktu gali keluar darah, subhanallah. Jadi tuan-tuan, marilah kita menyumbang. Mana-mana NGO yang bawa sumbangan-sumbangan untuk bantu tentera mujahidin di Gaza. Jadi tuan-tuan, bila ada peperangan tu, kita kena syukur banyak. Jangan kita kata peperangan ni tak ada siapa nak, tapi Allah nak. Yang nak perang tu Allah. Kenapa di bumi Palestin tak aman? Kerana Allah nak. Ramai syuhada nak jemput tuan-tuan yang tak berani nak perang ni masuk syurga. Siapa nak pergi syahid? Angkat tangan, saya pun tak nak. Tu ceramah kuat. Sebab tu tak berlaku peperangan kat sini. Orang di Malaysia ni, dia berani kumpul harta, tak berani syahid. Tapi belum tahu, kan? Dulu perang Jepun dah terbukti, kan? Zaman British dah terbukti. Kita ada semangat syahid. Jadi bila ada peperangan antara Islam dan bukan Islam, tuan-tuan, itu tandanya agenda Allah SWT untuk meramaikan ahli syurga dari kalangan para syuhada. Sebab satu syahid, seorang syahid akan bawa 70. Saya cerita balik kampung, cerita dengan bapak saya termenung. Macam ni agak anda mau fikir. Macam ni kepala anakku mikir. Saya kata lepas solat maghrib kuliah, sampai ada hadiah apa saya bawa, cerita syahid tu. Bapak, lain kali kita di umat Islam, kalau berlaku perangan Islam dengan bukan Islam, kena bersyukur pada Allah. Ya Allah, tambah lagi peperangan biar ramai syahid. Nganga bapak saya. Dia tak terfikir macam tu, kan? Tak terfikir yang kita fikir lain macam. Aman buat apa, tuan-tuan? Aman. Tengok aman, negara aman. Bukan negara aman, negara aman. Maksiat melanda dah. Khurafat berluasa, rasuah siang malam tak terkira, anak-anak menjual maruah sana-sana sini-sini. Apa aman apa tu? Ya? Kita kata Gaza tak aman. Jangan tu, aman tu. Bumi syurga tu. Bumi syurga. Baik. Fa in afahu ma min mardi kharaja min dhunubi. Kalau dia dah sakit tadi, dia sehat dari sakitnya, akan keluar dosa-dosanya kaya min wulidatku, seperti dia baru lahir, macam baby baru lahir. Ya Allahu Akbar. Patut berdoa, ya Allah, bila aku nak sakit. Nak kan? Buat cara lain lah, taubat nisfu Sa'ban. Kalau nak ampun dosa daripada sakit, baik bangun malam nisfu Sa'ban, minta ampun dosa, kan? Tapi kalau Allah nak juga kita jadi tamunya sakit, inilah Allah, Nabi nak kata, fa in qada alaihi al-maut, kalau diqadakan dia mati, adkhalahul jannah bighairi hisab. Dia sakit meninggal, kena syukur tu. Kita kena sujud syukur. Sebab si fulan tu sakit dan masuk syurga tanpa hisab. Apa menangis-nangis? Apa namanya, kesiannya, dah sakit lama 4-5 tahun. Kesian, tak payah kesian, syukur, alhamdulillah. Tahniah kepada keluarganya. Tahniah mak anda masuk syurga tanpa hisab. Tahniah bapa anda masuk syurga tanpa hisab. Tahniah. Allah, kesiannya, yalah bapa anda tu kawanan dulu lama dari kecil, kesian sakit lama tu. Buat kesian apa? Nah, kena syukur. Wal muazzinu huwa hajibullah, yu'tihi bi kulli azan sawabu alfu nabi.
Ni cerita muazzin pula tu, saya kata ambil hadis ni daripada bab azan. Dia nak cerita azan tapi mukadimah dia orang sakit. So, tengah tu orang yang azan itu penyuruh Allah. Bagi pihak Allah menyeru manusia. Allahu Akbar kan nak suruh manusia. Dia bekerja kerja Allah tu. Dia menjalankan kerja Allah. Allah boleh saja suruh dia mari turun Allahu Akbar, Allah azan. Tapi tak layak. Tak layak lah Allah turun kan. Sebab tu dia wakil. Nasrullah, penolong Allah. Penolong Allah. Yu'tihi bi kulli azan, Allah akan beri setiap azan itu sawabun pahala alfu nabi, 1000 nabi. Ada 124,000 nabi. Dia Bilal tu sekali azan alfu nabi, sawabun alfi nabi, pahala 1000 nabi. Wal imamu wazirullah, imam itu menteri bagi Allah. Sebab tu kena bangga jadi imam, jadi Bilal. Ala Bilal, sekolah universiti jadi Bilal. Oh, pandang lekit. Jadi accountant. Oh, kau accountant. Aduh, manusia penuh khurafat. Penuh khurafat cara berfikir tu, fikiran khurafat. Saya ingat ni pasal saya dah jumpa ni, saya boleh cerita. Saya sekolah Arab dulu. Jiran beritahu mak saya, alah sekolah Arab, nak buat apa sekolah Arab tu? Nak baca Quran kat kubur lah tu. Amboi, pandang lekeh, suara dia sinis tu. Macam anak aku sekolah tengok asrama. Oh, bangga. Tu khurafat. Waktu tu tak ada sekolah, tak ada universiti. Saya kecil lagi, mana universiti kat Singapura je. Sekarang dah banyak universiti pun khurafat lagi tebal. Kan tak senonoh tu. Sebab sistem pendidikan kita bukan untuk membuang khurafat, membuang riak, untuk menyuburkan takabur riak, sombong pada Allah, lekeh. Padahal tengok Bilal itu adalah apa tadi? Hajibullah, penyuruh bagi pihak Allah SWT. Imam itu wazirullah, menteri Allah SWT. Yu'tihi bikulli salatin, setiap kali imam mengimami solat, sawabun alfu siddiq, 1000 pahala orang sedikit. Sedikit tu lah para sahabat Rasulullah, para syuhada, para ulama, para menteri yang hebat-hebat, yang menteri yang kan wazir-wazir kan. Sedikit. Wal alimu, dan orang alim, orang berilmu, wakil Allah, adalah wakil Allah. Yu'tihi bi kulli hadisin nur, dia menyampaikan satu hadis yang disampaikan itu cahaya terang benderang di yaumul qiyamah. Batu guru-guru hari-hari jumpa murid, kena cari satu hadis pendek-pendek pun tak apa, baca hadis sebelum mengajar tu kan. Murid-murid, ni hadis Nabi ni, mari kita baca, kita dengar. Jadi cahaya di yaumul qiyamah terang benderang. Wa kataballahu lahu bi kulli hadisin ibadatun alfu sana. Setiap hadis yang disampaikan itu Allah catatkan ibadahnya 1000 tahun ibadah. Allahu Akbar. Tak ada matematik, tak ada sains, tak ada biologi. Hadisnya, hadis ni lah. Mungkin tempat lain ada, saya tak jumpa. Kalau ada tu alhamdulillah. Yang ni yang diabaikan oleh kita ni. Wal muta'allimuna minar rijali wan nisa, penuntut ilmu, kita semua penuntut ilmu, lelaki maupun perempuan, rijal wan nisa, hum khadamullah, mereka adalah khadam-khadam Allah, pekerja-pekerja Allah. Kita ni pekerja Allah. Apa gajinya? Fama jazaa'uhum, tidak adalah gaji bagi mereka illal jannah, melainkan syurga. Jadi tuan-tuan, Nabi ajar kat kita apa tadi? Jannah kan? Nabi ajar visi kita surga. Apa pun kita fikir, apa pun kita cari, apa pun kita kumpul, apa pun kita bincang, apa pun kita perolehi, apa pun kita infak, kita sumbang, semua itu untuk mengejar surga Allah SWT.
Itu kita punya visi syurga Allah SWT, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang yang banyak ini, Allah beri kita kesempatan untuk meraih, untuk mengolah, untuk merebut peluang yang terbentang luas, insya-Allah. Okey, habis dah tu kita masuk yang kedua, Sirah Nabawi. Dulu kita dah bincang Sirah Nabawi, Ahlul Bait kan? Ahlul Bait. Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni tempat kekasih Nabi, pembantu Nabi, pemotivasi, apa ni lagi? Apa kata-kata hebat untuk Aisyah. Ada satu buku tu kata-kata sangat hebat. Pemotivasi, perai Nabi, dia meraih Nabi, pelindung Nabi. Ya Allah, sampai Nabi ni sampai wafat dia terniang-niang ingat Khadijah. Khadijah 40 tahun, Nabi 25, tapi Khadijah tu macam 20 tahun. Jangan kita ni baru 20 tahun macam 50 tahun. Kebalik kita. Khadijah Khadijah lah satu-satu isteri Nabi yang melahirkan anak zuriat Nabi, termasuk si apa tu, Mariatul Qutiyah. Mariatul Qutiyah tu anugerah kan. Raja Mesir diajak oleh Nabi beriman pada Allah. Raja Mesir jawab apa? Tak apalah ya Muhammad, aku tak nak ikut engkau, tapi aku beri engkau kuda, beri apa, keldai, beri Maria Qutiyah. Maria Qutiyah ni hamba diberi pada Nabi, dan Nabi jadikan dia isteri, dapat anak Ibrahim. Tapi wafat. Si Khadijah tu ada 6 anak. Wafat yang tak wafat Fatimah lah. Fatimah. Si Ummul Kasum wafat bersama Osman kan, isteri Osman. Jadi kita sampailah Fatimah dapat anak. Fatimah ni kekasih Nabi. Waktu Nabi nak wafat tu, Fatimah duduk sebelah menangis, dua-dua menangis. Nabi tanya, wahai apa ni, ada gelaran tu, wahai Fatimah putriku, wahai putriku, mengapa kau nangis? Fatimah tak boleh jawab. Lepas tu Nabi berbisik, wahai Fatimah, selepas ayahanda wafat, engkau akan ikut wafat. Gembira Fatimah, hilang air mata. Kita gembira. 6 bulan lepas tu Fatimah nak? Fatimah sangat anak Rasulullah. Fatimah wafat. Kemudian Fatimah ni adalah berapa orang anak kan? 4 ke berapa anak? So yang panjang umur Hasan Hussein kan? So daripada Hussein ni tuan-tuan, hari tu kita dah sebut generasi cucu cicit Hussein yang ke-12, ya, Said Hussein Jamalil Kubra. Dan ini dia pergi ke Nusantara ni, ke pulau-pulau Jawa ni, ke Asia Tenggara. Dia bawa bersama-sama Jamalil Kubra ni cicit Hussein ini, 7 orang, termasuk anaknya, kawan-kawan dia ni. So anak yang dibawa ialah Ibrahim Asmara. Satu lagi Maulana Ibrahim, yang kedua Ali Nurul Alam. Maulana Ibrahim ni menjadi pelupur Wali Songo. Cerita Wali Songo, rupanya Wali Songo tu kita dah sebut, itu dia Ahlul Bait, dia orang Arab, darah Rasulullah. Yang kedua Ibrahim Asmara atau Ibrahim Akbar. Ibrahim Akbar ni ada anak nama dia Maulana Rahmatullah. Maulana Rahmatullah ni jadi wali Songo Sunan Ampel. Sunan Ampel. Dia ni adalah Sunan wali Songo yang kedua. Pertama Maulana Ibrahim. Maulana Ibrahim tak ada anak yang jadi wali. Ibrahim Asmara ada anak nama dia Maulana Rahmatullah, dia jadi Sunan Ampel. Sunan Ampel ni ada 4 anak yang jadi wali Songo. Sunan Bonang, Sunan Darajat, Sunan Kudus, Sunan Lamongan. Dah berapa wali Songo? Dan 6. Kemudian di sebelah adik-beradik Ibrahim Asmara tadi ada lagi seorang adik dia, Ali Nurul Alam. Dia tak jadi wali Songo, tetapi anaknya Raja Abdullah jadi wali Songo. Yang berapa dah? 7. 7, 8, 9, ada 2 lagi.
Raja Abdullah, Raja Campak apa ni, Wali Songo ni, minta maaf. Nurul Alam adik-beradik Ibrahim Asmara, dia jadi Perdana Menteri Kelantan zaman Majapahit. Dia ada anak Abdullah ada anak nama dia Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ni jadi Wali Songo. Itu kita dah sampai situ. Kita nak cerita bagaimana Ahlul Bait ni berkembang, mengembangkan agama, mengembangkan Islam di seluruh dunia. Keturunan Hasan pergi ke bumi Arab dan ke barat, ke Afrika. Husain pergi ke ngala-ngala ke Rusia, Bukhara kan, sampai ke Nusantara. Ceritanya Ahlul Bait ni tidak berhenti di wafatnya Rasulullah. Dakwah agama ni tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah, tapi disambung oleh kaum keluarganya atau Ahlul Bait. Ahlul Bait. Baik, kita sampai situ. Hari ni kita nak masuk Rasulullah sampai mana? Rasulullah berumur 35 tahun. Rasulullah terlibat ataupun turut sama membina Kaabah. Dalam kitab ni disebutkan ada yang kata 12 kali Kaabah tu dibina semula. Ada yang kata 4 kali. Tapi nak ceritanya tak apalah. Nak ceritanya Nabi Muhammad ni terlibat dengan ataupun sama-sama dengan pakciknya, dengan masyarakat Mekah untuk membangunkan Kaabah yang telah roboh, uzur dan roboh. Kita tahu bahawa Kaabah ini dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS. Ada yang kata sejak Adam AS. Itu pun ada nas dia. Tapi kita nak cerita daripada hubungan silsilah Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim AS bersama Ismail membina Kaabah. Kaabah yang dibina itu runtuh, terlalu lama uzur, maka dibangunkan semula. Baik. Apa kaitan Kaabah ni tuan-tuan? Kaabah ni tuan-tuan terletaknya di Makkah. Wallahi innaka li khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajta. Maksudnya, demi Allah, kamu wahai Makkah adalah tanah Allah yang terbaik dan yang sangat dicintai oleh Allah. Andai kata aku tidak diusir darimu, aku tak akan keluar berpisah daripada Makkah. Hebatnya Makkah kan? Ini kata-kata luahan Nabi SAW kepada bumi Makkah. Apa yang ada di Mekah tuan-tuan? Abu Zar berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya pada Rasulullah, ayu masjidi wudi'a fil ardi awwalu, mana masjid yang mula-mula dibuat di muka bumi ini? Qala Nabi, al Masjidul Haram, Masjid Haram yang pertama, dibina oleh Nabi Adam AS. Qultu summa ayu, kata Abu Dzar, kemudian masjid apa pula ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al Masjidul Aqsa, di Palestin. Qultu kam kana bainahuma, kata Abu Dzar, berapa jaraknya? 40 sana. Di antara di antara Masjid Haram dengan Masjid Aqsa tu 40 sana. 40 tahun. Summa aynama adrakatkal salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi. Baginda bersabda 40 tahun, di mana sahaja kamu mendapat waktu solat telah tiba, maka kamu boleh bersolat di atasnya. Sesungguhnya ada kelebihan bersolat pada awal waktu. Dan mencerita masjid lagi, Baitullah lagi. Salatu fi masjidi hadza afdalu min alfi salati. Solat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali solat. Fima siwahu illal Masjidil Haram. Solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alf. Dan semayang di Masjid Haram lebih baik daripada 100,000 kali solat. 100,000 kali. Min mi'ati. Mi'ati ni 100. Alfi ni 1000. 1000 kali solat tempat yang lain. Itu kehebatan masjid.
Masjidil Haram, kehebatan Makkah. Kita nak tengok Makkah, Kaabah dan Makkah. Dibaca beberapa hadis. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Satu umrah dengan umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Sebab tu ramai umat Islam sentiasa menunaikan umrah, tuan ibadah yang sangat mulia. Satu umrah hapus dosa. Antara dua umrah. Subhanallah. Kumpullah duit pergi umrah. Nah, siapa tak mampu kumpul duit selepuk 6,000, ikuti ada satu syarikat promosi pula. Saya berusaha gitu. Syarikat ni AMC nama dia. Syarikat ni memberi kemudahan pada orang nak menunaikan umrah tapi tak mampu nak kumpul selepuk. Dia jadi ejen, dibawa sekali pergi dan balik. Jadi caranya kita letakkan 1,900 sebagai ahli dalam syarikat ni. Lepas tu kita cari orang. Satu orang dapat nak menyertai umrah, kita akan dapat hadiah 400. Campur je sampai cukup 6,000 kita terbang. Ataupun kita letak 1,900, kita tambah, ada duit tambah. Pasal nak pergi dengan dia cukup 900,000, 6,000 pergi. Ataupun kita dah banyak duit, mas join sekali. Ni sekarang ni macam-macam cara nak menolong umat Islam menunaikan umrah. Sebab dia kata dalam satu tahun bukan ramai sangat menunaikan umrah. Umat Islam ada 12 juta, tak sampai 1 juta pergi umrah. Kita perasan kalau kat airport ada je orang pergi, tak ramai mana, tak sampai 1 juta. Padahal umat Islam dah 20 juta. Kita nak ramaikan lagi umat Islam menunaikan umrah. Jadi bagi yang tak berdaya nak selepuk, syarikat-syarikat yang diiktiraf oleh kerajaan memberi kemudahan. Kumpul duit secara berangsur ataupun cari ahli dapat apa ni? Tapi dapat bukan gaji, dapat allowance ni. Dapat dipanggil ujrah. So ujrah 400 dikumpul, dapat lagi 400 kumpul, lama-lama dapat kita. Insya-Allah. Sebab inilah, sebab al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Insya-Allah. Baik. Baik, mari kita rujuk buku ni. Dia kata Kaabah adalah rumah yang pertama kali dibangun atas nama Allah. Untuk menyembah Allah. Kaabah ni dibuat tuan-tuan untuk manusia menyembah Allah. Sampai orang kata, orang Islam pun menyembah batu. Dia kata gitu, itu tengok, dia keliling batu. Biarlah cakap orang bodoh kan. Biar. Dia tahu arahan Allah dengan arahan manusia lain. Kaabah tu arahan Allah. Yang patung tu arahan nafsu, syaitan kan lain. Sebab tu Allah tak arah kita menyembah patung. Bukan kita menyembah Kaabah. Kaabah tu simbol kesatuan. Dalam buku ni bila menyebut Kaabah tu tuan-tuan, tujuan Kaabah tu diadakan antaranya untuk beribadah pada Allah. Yang paling penting beribadah pada Allah. Yang kedua untuk umat Islam bersatu. Sepatutnya dalam bulan haji ni bulan persidangan antara bangsa. Buatlah persidangan 5 hari lepas habis wukuf, dah habis haji, 5 hari lepas tu buatlah persidangan antara bangsa. Wakil dari Kuala Lumpur berapa orang, kalau macam tu nak kata kan, dari Johor berapa orang jadi wakil persidangan antara bangsa. Atau wakil negara, satu negara kita berapa orang, seluruh negara buat persidangan. Bincang isu-isu semasa, bincang hal-hal berbangkit yang tak selesai, umat Islam tak boleh selesaikan. Kekurangan keuangan, kekurangan dana, kekurangan pendakwa. Kalau Masjid Nabawi, Universiti Madinah tu tuan-tuan, saya ada seorang sahabat, dia sekarang pensyarah di UAE. Dia daripada Campar. Campar tu, Raja Campar yang memeluk Islam zaman Jamanil Kubra Wali Songo tu, ada anak beranak Wali Songo.
Dia kata kalau belajar di Arab Saudi ni, di mana-mana universiti, kita boleh mohon bekerja dengan Arab Saudi. Digaji, bayar gaji oleh Arab Saudi, tapi kita kerja di Kamboja. Dibayar gaji oleh Arab Saudi, kita kerja di Burma gitu. Dia ada satu jabatan yang mengurus, nak menyebarkan dakwah. Jadi perkara ni naklah disidangkan supaya umat Islam dapat dakwah tu dapat diuruskan dengan lebih cepat. Ini pergi haji asyik. Lepas tawaf Kaabah, tawaf Qida. Tak ada persidangan dalam dom aja. Tak selesai lah. Waktu pemimpin Islam waktu inilah persidangan antarabangsa. Macam mana nak tangani Yahudi, nak tangani permission, tangani gejala sosial, tangani isu-isu pendidikan, isu-isu keluarga, isu-isu yang membangkit Syiah. Tuan saya baca satu buku, cari semula buku tu tak jumpa. Pinjam pustakaan pulang tu yang tak jumpa tu. Syiah tu di kita kata dipelopor dicipta apa tu bahasa apa perkataan lain yang maksudnya diwujudkan oleh Yahudi. Yang Yahudi lah tuan, kita kena masukkan dalam hati kita, Yahudi lah yang telah cuba membunuh Nabi Muhammad. Waktu menghidangkan kambing bakar dan Nabi sakit, Jibril datang bagi ubat. Ya Rasulullah, baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Baik. Yahudi lah yang membunuh Sayyidina Umar. Yahudi lah yang membunuh Sayyidina Osman. Yahudi lah yang membunuh Sayyidina Ali. Yang membunuh Hasan dan Husin. Yang berlaku gelojaknya gelojak. Berlakunya rebutan kuasa, munculnya Umayyah, kerajaan Umayyah. Ni semua peranan Yahudi. Yahudi ramai di Madinah, di Yaman kan. Tu saya baca buku tu, patutlah umat Islam tak pernah aman. Sebab Yahudi memang tak suka tengok aman. Jadi antara idea yang diberi pada kerajaan Umayyah ni ialah khalifah itu mesti diwarisi. Tujuannya supaya Ahlul Bait tidak sempat jadi khalifah. Supaya Ahlul Bait tak ada peluang untuk jadi khalifah. Sebab tu kita tak nampak lagi Ahlul Bait jadi khalifah zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Tapi Allah tu maha bijaksana. Allah kembangkan Ahlul Bait ni jadi raja, jadi khalifah di negeri Johor, di negeri Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Patani, Campak, jadi di Brunei, di Solo, Filipina, Solo bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap Allah memberi hak kepada Ahlul Bait untuk jadi khalifah walaupun di negeri yang kecil. Itu kejayaan, kalau kita nak kata kejayaan perancangan Yahudi. Baik. Bertujuh cukup tuan-tuan. Jadi poinnya Kaabah ni untuk menyatukan umat Islam. Siapa nak bawa idea ni semua orang tahu. Tapi tak buat-buat sampai sekarang. So, iktibar yang kedua Rasulullah terlibat dengan pembinaan Kaabah ni ialah nak ceritanya Rasulullah ni, dia bukan seorang yang duduk diam termenung, dia sangat aktif. Insan Habibullah, bak calon Rasulullah, seorang insan yang sangat aktif, kan, menguasai minda masyarakat, sehingga masyarakat gelar dia Al-Amin. Dia sama-sama mempertahankan Mekah waktu diserang. Dia sama-sama membina Kaabah. Dan bila bina Kaabah, siapa nak letak Hajar Aswad? Sampai hampir berperang kaum-kaum kita ni sampai nak perang. Jadi ada satu cadangan supaya siapa yang datang awal di Kaabah, subuh esok kita lantik dia jadi orang yang mengurus baik Hajar Aswad. Hajar Aswad ni tuan-tuan, Hajar Aswad ni batu syurga, dipanggil Yakut.
Waktu malaikat bawa serah pada Nabi Ibrahim, putih. Dia punya sinar dia 70 km. Kalau kena pancar cahaya matahari yang singgah kat bulan atau cahaya matahari direct memancar, membalikkan cahaya 70 km. Tapi kenapa panggil Hajar Aswad, batu hitam? Saya tak boleh fikir, tapi persoalan tu selalu bermain. Satu hari Allah bagi saya ilham, jumpa iron kan, iron tu waktu beli putih kan. So bila dah buat gosok sehari, 2 hari, berbulan-bulan, jadi hitam lah. Hitam. Allah lintahkan di hati, agak macam ni lah Hajar Aswad Sebab Nabi kata siapa mencium Hajar Aswad gugur dosanya. Jadi hajar yang putih tu jadi aswad. Aswad itu rupanya dosa-dosa manusia melekat pada batu, putih jadi hitam. Cium tinggal dosa. Cium lekat dosa. Gitulah kisahnya. InsyaAllah. Jadi balik pada Nabi, tuan-tuan, Nabi SAW ni dia sebab itu masyarakat nampak dia tokoh. Maka bila Nabi menceritakan isu Hajar Aswad, Nabi kata bentang kain, kaum ni pegang sini, kaum ni pegang, 4 kaum pegang dinding. Kalau 40 kaum pun sama-sama pegang seorang sikit. Bawa letak di 10 dipanggil 3 meter sampai berapa? 3 kaki lah, 4 kaki, tinggi juga kan, daripada bawah sampai ke Hajar Aswad. Sampai di situ Nabi letak. Jadi semua selesa, semua boleh terima. Jadi itulah bijaksananya Nabi SAW mengurus kehidupan masyarakat sebelum baginda menjadi Rasul. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita ada mempunyai rojokan kepimpinan Rasulullah. Jadi kita mempelajari sirah ni, tuan-tuan, dan apa saja yang berkaitan dengan sirah, asbabun nuzul ke, ahlul bait ke, para ulama ke, wali songo, semua ada kaitan untuk memantapkan kefahaman kita bagaimana Allah menyebarkan dakwah ni. Peperangan itu pun satu medan. Bila Baitul Maqdis diserang, ramai ulama-ulama menyamakan diri pergi ke Jerman, pergi ke British, pergi ke Rusia. Mereka mengamalkan dakwah di sana. Dan tuan-tuan, buku yang ditulis oleh Dr. Daniel di British, setiap tahun 20,000 memeluk Islam. Kali berapa tahun nanti? 20 tahun akan datang, Perdana Menteri Islam pertama untuk British. Matematiknya lah kan. Di Rusia, setiap tahun 20,000 memeluk Islam. Di Jerman sekarang ni sudah menyecah hampir 8 juta orang Islam. Dari mana datang? Itu dari ulama-ulama yang dibom di Palestin. Kan bijaksana Allah SWT. Ya? Jadi bila dibom, syukur ni dakwah akan berkembang. Syukur macam tu. Tapi tolong tetaplah kita tolong, jangan biarlah. Kan? InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur tuan-tuan. Allah ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمسح على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين آمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين اللهم اجعلنا من عبادك المجاهدين اللهم اجعلنا من عبادك الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.